Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم لنا بالخير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambungan tajuk kita daripada kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi, dosa-dosa besar. Kita masuk pada tajuk dosa besar yang berikutnya, menyembelih kerana selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kebetulan ataupun berbetulan dengan kita nak masuk raya Idul Adha ni, kena pula tajuk ni tuan-tuan ya. Baik, sembelih binatang dalam mana-mana ajaran ataupun dalam mana-mana kepercayaan, menyembelih binatang tu adalah simbolik kepada taqarrub, mendekatkan diri kepada kalau kita orang Islam kepada Allah lah. Kalau bukan Islam, sama ada Buddha ataupun Hindu ataupun agama-agama lain, maka sembelihan mereka itu kepada apa yang mereka sembah. Jadi sejarah kehidupan manusia ni bila dia nak mendekatkan diri kepada apa yang dia percayai, maka dia simboliknya adalah dengan dia menyembelih. Maka Islam awal-awal lagi sudah pun menunjukkan kepada kita sembelih yang sebenarnya ialah dengan kita niatkan itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Daripada permulaan Allah Ta'ala menurunkan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam dikurniakan Qabil dan Habil. Kalau kita baca dalam minggu lepas punya khutbah, 2 minggu lepas berkenaan dengan al-udhiyah ataupun sembelihan korban, bahawa Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Qabil dan Habil mentakdimkan ataupun mempersembahkan sembelihan mereka. Jadi itu nak menunjukkan pensyariatan sembelihan itu sudah pun ada daripada awal-awal sejarah manusia ni hidup. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim juga, macam mana yang kita tahulah, Nabi Ibrahim juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya untuk melaksanakan penyembelihan
menundukkan dirinya, menunjukkan ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah dengan melaksanakan penyembelihan. Tetapi arahan tersebut minta supaya Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Ini yang kita maklum kisah, mungkin ustaz-ustaz kita pun dan kita juga maklum hal ini, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala tukar kepada kibash ataupun kabshun. Dan benda itu turun temurun dengan apa juga Nabi ataupun Rasul yang diutuskan oleh Allah, ada sahaja di kalangan manusia ataupun umat mereka yang terpesong daripada akidah yang sebenar. Sehinggalah kita maklum bercabang-cabang kepercayaan yang ada di muka bumi ini, dan cara style mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada kepercayaan mereka juga sama seperti mana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada awal-awal dulu Qabil dan Habil, sehinggalah turun kepada Nabi Ibrahim. Yang musyrikin dengan cara mereka menyembelih kepada Lata dan Uzza ataupun berniatkan untuk Lata dan Uzza dan juga berhala-berhala yang mereka sembah. Begitu juga agama Hindu, begitu juga agama Buddha, begitu juga agama-agama yang ada dan cabang-cabang daripada kepercayaan yang ada, sehinggalah dalam agama Yahudi dan juga agama Kristian pun sama juga. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbetulkan semula amalan ataupun ibadat penyembelihan itu hanya dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bukan kerana itu, bukan kerana ini, bukan kerana roh, bukan kerana patung, bukan kerana semangat ghaib dan sebagainya. Semua hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam, ibadat korban ataupun ibadat penyembelihan itu ada pada tiga ibadat lah. Yang pertama, udhiyah, korban yang kita nak buat pada Idul Adha. Yang kedua, akikah. Yang ketiga, al-hadyu. Al-hadyu ni yang dilakukan di tanah haram ataupun di kota Mekah. Al-hadyu dilakukan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadat haji tamattu' dan juga ibadat haji qiran, ataupun dilakukan oleh mereka yang melanggar mana-mana peraturan haji. Contohnya telajak dengan isteri sebelum dia tahallul, maka kena al-hadyu, sembelih binatang korban ataupun binatang yang dituntut dalam agama kita ni. Jadi al-hadyu untuk di kota Mekah, apa tadi, al-aqiqah untuk siapa yang dapat anak, dan juga al-udhiyah untuk kita menyambut Idul Adha. Selain daripada itu adalah sembelihan yang dilakukan secara mutlak, maknanya secara apungan, tak terikat dengan mana-mana ibadat tertentu. Tak terikat dengan mana-mana ibadat tertentu, kecuali kalau dia bernazar, itu saja. Contoh, kalau aku dapat sekian-sekian, maka aku nazar untuk sembelih sekian-sekian binatang ke, ataupun aku nazar untuk sembelih. Dia nazar secara mutlak mana-mana binatang, maka jadi wajib pada dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadat penyembelihan itu tujuan besarnya adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kalau kita buat Idul Adha, kita buat Idul Adha tu sendiri pun dah dapat pahala dah, sembelih tu. Aqiqah dan juga masa kita al-hadyu kat sana. Al-hadyu ni kalau orang yang kena bayar dam, itu cerita lain lah, nak kafarah balik. Tapi kalau orang yang maknanya sengaja nak menghadiahkan binatang korban ke kota Mekah, juga diistilahkan dengan al-hadyu. Al-hadyu diambil daripada maksud hadiah, pemberian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sembelih pada tiga-tiga
ibadat yang kita sebutkan itu secara mutlaknya dah dapat pahala. Kita agihkan pula daging tu kepada orang yang memerlukan, dapat pahala lagi, dapat pahala yang lain pula. Sembelih bukan pada 3 ibadat tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, okeylah, tapi dia tak dapat pahala kecuali selepas dia agihkan daging itu kepada orang lain dengan cara dia buat jamuan ataupun dia bungkus-bungkus bagi pulanglah. Itu yang yang wujud dalam agama kita ni. Jadi cerita kita pada hari ni ialah dosa besar orang yang sembelih kerana selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana selain Allah, maknanya dia sembelih mungkin kerana apa? Kerana berhala, kerana kepercayaan roh, kerana khurafat, kerana bid'ah yang dia yakin dalam kepala dia tu. Itu satu. Yang kedua, sembelih dalam keadaan tidak menyebut nama Allah. Dekat sini ada khilaf sikit lah, ada khilaf. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu kalau kita tengok pada sudut agama-agama lain, mereka pun ada pengibadatan ataupun ibadat sembelihan ini. Contoh macam orang Hindu pun ada juga, seperti mana yang disebutkan, mereka ada perayaan yang dinamakan, kalau saya salah sebut, betulkanlah tuan-tuan. Saya bukan orang Hindu tuan-tuan, bukan beragama Hindu. Dia ada satu hari yang dinamakan perayaan Gadimai. Gadimai, tuan-tuan boleh tanya ustaz-ustaz Google pun boleh juga. Ustaz Google tahulah jawapannya. Perayaan Gadimai, yang mana dia diadakan di salah sebuah wilayah di India. Yang mereka sembelih adalah berupa kerbau, ayam dan juga binatang-binatang, burung saya tak pasti burung apalah kan bunyi. Tapi yang mereka tak sembelih adalah lembu, ya, lembu tak sembelih. Kerana menyembelih lembu seumpama menyembelih objek kebesaran mereka. Jadi mereka tak sembelih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga dalam agama kepercayaan Buddha. Mereka ada cara menyembelih mereka. Cuma cara tu macam mana? Itu dibahaskan. Dalam agama Kristian, dalam agama Nasrani, contoh Nasrani dan juga Yahudi, mereka pun ada sembelihan. Macam baru-baru ni, sekitar bulan lepas ataupun 2 bulan lepas, orang-orang Yahudi ada satu perayaan, apa saya tak ingat nama dia, perayaan menyembelih kibash ataupun kibash lah, kan, kambing yang tu, yang sepatutnya mereka nak buat di dataran Masjid Al-Aqsa, dalam kawasan Masjid Al-Aqsa, tapi dibantah keras oleh para murabitun, orang-orang yang berjuang mempertahankan Masjid Al-Aqsa ni. Jadi mereka tak boleh masuk. Walau bagaimanapun mereka berjaya menyelinap di tembok-tembok yang betul-betul hampir dengan Masjid Al-Aqsa. Maknanya tembok yang, maknanya kalau secara simboliknya dia tak boleh masuk situ, kawasan kaum muslimin, tapi dia redah juga masuk ke situ. Dan dia buat asalnya dia buat, kalau kita ni panggil apa, kalau kita ada perayaan besar, sebelum perayaan besar tu kita panggil macam apa, macam nak test apa panggil, rehearsal. Minta maaf, terima kasih. Dia buat rehearsal seminggu sebelum, konon-kononnya dia nak buat dalam kawasan Masjid Al-Aqsa. Dan rehearsal tu memang dia orang sembelih betul lah kambing tu. Cumanya pada hari kejadian yang sebenar, mereka tak berjaya masuk. Nak bagi tahu bahawa mereka ada juga hari sembelihan mereka tu. Ada juga perayaan dalam agama Yahudi Zionis ni. Saya tak pastilah kalau Yahudi Ortodok ni, Yahudi Zionis yang percaya tentang kepulangan mereka ke tanah Palestin tu. Mereka ada perayaan menyembelih ayam, menyembelih ayam, buat secara besar-besaran, dan mereka menari sambil macam-macam lah. Memang menakutkan lah kalau kita tengok. Jadi maknanya setiap kepercayaan itu untuk mendekatkan diri kepada apa yang mereka percaya, simboliknya adalah sembelih. Cuma Islam ajar kita, bila kita nak sembelih, ini cara dia yang sebenar.
Niat kamu kerana Allah, daging itu kepada siapa diagihkan. Begitu. Supaya ianya cantik. Ia cantik. Kerana kalau kita sembelih lembu, sembelih binatang yang kita korbankan itu, darahnya tidak sampai kepada Allah SWT pun. Betul tak? Mana sampai? Semua darah ke dagingnya tak sampai. Yang sampai apa dia? Yang sampai ibadat kamu tu, niat kamu tu. Itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala nak tunjukkan kita lorong yang sebenar untuk kita melakukan ibadat penyembelihan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Dekat sini nanti ada khilaf dia. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, maknanya syaitan bisik kepada orang-orang musyrikin supaya bantah perbuatan orang-orang Islam. Lalu kata Allah, jika kamu menuruti pendapat ataupun bantahan orang-orang musyrikin itu, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik juga. Maknanya kalau orang Islam turut kehendak orang-orang musyrikin yang membantah cara kaum muslimin menyembelih dengan membaca nama Allah, maka saat itu seolah-olah kita juga menjadi musyrik. Kerana arahan yang sepatutnya ialah kita menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun dekat situ adalah khilaf di kalangan para ulama, adakah perlu kita baca bismillah wajib ataupun hanya sunat sahaja. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mazhab Syafi'i, kalau kita tengok mazhab Syafi'i, saya ada sikit buat rujukan untuk kita ambil manfaat, berpendapat bahawa tidak disyaratkan menyebut nama Allah ketika menyembelih. Mazhab Syafi'i kita ni tak syarat pun. Kalau kita sebut itu sunat. Alasannya antara lain ayat yang membolehkan memakan sembelihan ahlul kitab. Apa alasan dan juga dalil yang menunjukkan bahawa mazhab kita Syafi'i tidak mensyaratkan baca basmalah ketika sembelih? Dalilnya ialah Allah Ta'ala membenarkan kita makan sembelihan ahlul kitab, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, dan apa yang diberikan makanan oleh ahlul kitab kepada kamu maka halal untuk kamu makan. Jadi tak ada masalah untuk sembelih tidak baca basmalah. Cuma menjadi uruf kita tak baca basmalah tu macam tak berapa nak cantik lah. Begitulah. Baik. Sementara mereka pada umumnya tidak menyebut nama Allah. Memanglah ahlul kitab mana sebut nama Allah. Mereka sebutlah nama Isa, ataupun nama Yesus kan, ataupun mungkin nama Yahweh bagi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ada Tuhan Yahweh dia kan, ada sebut nama Yahweh ataupun nama Yesus dan sebagainya. Tidak direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian dihalalkan untuk kita. Ini menunjukkan bahawa perintah menyebut nama Allah pada ayat-ayat yang disebut sebelum ini hanyalah anjuran, bukan kewajipan. Dia hanyalah anjuran. Atau dengan kata lain, penyebutan nama Allah bukan syarat sahnya penyembelihan. Kerana nanti kita akan kongsikan insya-Allah ada dalil yang lain yang menunjukkan kalau daging yang diberikan kepada kita itu tidak dibacakan basmalah ketika sembelihan, maka kata Nabi cukuplah gantinya dengan kamu ketika nak makan kamu baca basmalah. Jadi itu sebagai gantinya. Baik. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari melalui isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa sejumlah orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang daging yang mereka tidak ketahui
apakah dibacakan nama Allah ketika menyembelihnya ataupun tidak? Maka Nabi SAW menjawab, ni hadis yang kita sebutkan tadi, hendaklah kalian membaca nama Allah, samullah, ataupun sebutlah nama Allah, lalu makanlah. Kemudian Nabi kata thumma wa kulu, dan makanlah. Ketika itu maknanya ketika itu nak menunjukkan betapa sebenarnya basmalah itu hanyalah salah satu daripada perkara yang bukanlah diwajibkan dalam waktu kita nak menyembelih. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, walau bagaimanapun, kalau sekiranya tidak dibacakan basmalah sekalipun, tapi janganlah kita membaca selain daripada nama Allah. Maknanya kalau tak baca basmalah tu kira okey lagi. Tapi jangan sampai membaca nama selain Allah. Itu tak boleh lah. Batas dia kat situ. Lepas tu nak memperkuatkan lagi, kan, nak memperkuatkan lagi bahawa ini bukan sembelihan selain Allah, maka kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun cukup dengan kita menyebut nama Allah sahaja pun okey. Allah, macam kita raya korban kan, kita baca apa, kita lafazkan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kenalah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika menyembelih. Nabi menyembelih dalam keadaan menyebut ataupun takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Azza wa Jalla. Okey, jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup maknanya dengan kita baca basmalah sudah pun kita menafikan sembelihan tersebut bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kata mazhab, saya sambung lagi ya, walaupun mazhab Syafi'i membolehkan penyembelihan tanpa menyebut nama Allah macam kita sebut tadi, atau selama tidak disembelih atas nama selain Allah, itu kira tu. Dan membolehkan pula penyembelihan ahlul kitab. Ahlul kitab ni siapa? Yahudi Nasrani. Cuma ulama pula bahas siapa Yahudi ataupun ahlul kitab yang sebenar. Adakah Yahudi dan juga Nasrani pada hari ini diperkirakan sebagai ahlul kitab juga? Sebab kesesatan mereka tu dah melampau sangat dah. Nak pakai kira ke tidak? Maka jumhur ulama menyatakan boleh dipakai kira sebagai ahlu al-kitab. Maknanya boleh dipakai kira lah. Kalau tidak, takkan Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan sebutan ahlul kitab dalam Al-Quran. Pasti kalau benda tu tidak ada, Allah Ta'ala tak sebut ahlul kitab, kerana ahlul kitab ini ada seruan yang lain selain daripada menyebut kaum musyrikin. Musyrikin lain, ahlul kitab lain, dia ada sedikit perbezaan. Dan ahlul kitab yang paling hampir dengan kita ialah orang-orang Kristian. Dan Kristian pada hari ini pula terbagi kepada dua. Pertama, Kristian yang sudah pun berfahaman dengan fahaman Zionis, yang termakan dengan hasutan-hasutan Yahudi Zionis ni, terutamanya Kristian daripada Eropah Barat, kecuali kalau tak salah saya Kristian island island yang lawan dengan England tu, yang lawan British tu, island utara ke Republic of Ireland kan, yang mereka ni dia orang ni tak salah saya mereka ni Protestan, ataupun maknanya tak setujulah dengan Katolik ni. Begitu juga jadi yang barat, Eropah Barat, kebanyakannya Katolik yang sudah terpesona dengan Zionis punya fahaman. Jadi sebahagian kecil lah, contoh macam kita sebutkan tadi, termasuk Kristian yang ada di Eropah, di Eropah Timur. Eropah Timur macam Rusia hari ni. Jadi sebab itu bila berlaku sedikit pertelagahan antara Rusia dengan Ukraine, bacaan penganalisa lah, bukan bacaan kita orang biasa ni kan. Kita ni membaca, melihat yang zahir, itulah dia kan. Penganalisa dia tengok yang zahir, dia baca yang belakang tu kan. Jadi dia kata walaupun apa yang berlaku dengan Rusia dengan Ukraine itu menunjukkan pertembungan antara kepercayaan Kristian tu sendiri. Rusia cara faham dia lebih lembut sikit dengan Islam. Dan itu mungkin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, bahawa nak bandingkan musyrikin dan juga Yahudi, yang paling hampir dengan kamu adalah Nasara, Kristian. Siapa Kristian tu?
Kalau nak faham Kristian secara keseluruhan, mana mungkin, sebab mereka awal-awal lagi tolak Islam. Barat, Eropah Barat awal-awal lagi tolak Islam. Jadi nampak apa yang berlaku tu sedikit lah, bukan kita kata betul tepat, sedikit menunjukkan bahawa itu mungkin yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahawa ada Kristian yang hampir dengan kita. Sebab itu ijtihad ijtihad, kalau kita kata ijtihad lah, walaupun tidak dipersetujui juga oleh beberapa pejuang-pejuang yang tulen, ya. Ijtihad golongan muslimin, termasuk mungkin ulama-ulama mereka di Chechnya, bahawa wajar mereka membantu tentera Rusia di dalam memerangi tentera Ukraine dan konco-konconya. Sebab tu Chechnya dia join sekali tentera Rusia atas dasar itu. Wallahu alam lah, tak tahulah kajian dia, ijtihad dia pakai dalil apa, bertitik tolak daripada sumber yang mana, tapi dari sudut bacaan umum seolah-olah macam tu. Sebab tu tengok pejuang Chechnya, memang dia kau-kau lah tuan-tuan, ya. Dia memang gunakan kesempatan yang ada ni untuk tunjukkan kekuatan dia kepada barat, ya, kepada barat. Saya pun kalau tuan-tuan mungkin follow juga, tapi saya adalah follow satu channel Telegram Presiden Chechnya tu, Kadyrov tu. Kadyrov tu walaupun ramai yang tak setuju dengan dia, tak apalah, tu cerita lain lah. Kadyrov tu saya follow, saya tengok memang dia upload video-video kemarahan tentera Rusia itu, boleh dikatakan memang banyak dibantu oleh semangat juang tentera Chechnya. Sahabat saya daripada Palestin, wilayah Gaza, yang ada saya pernah mohon kalau boleh dia jadi imam tarawih kat sini kan, tapi tak ada kesempatan masa tu. Dia kata dia tak setujulah dengan bantuan tentera Chechnya ke atas tentera Rusia ni, sebab dia orang seolah-olah lupa bahawa Rusia dahulu pernah memusnahkan ataupun pernah menghancurkan dan juga membunuh orang-orang Chechnya. Ala kulli hal, masing-masing ada ijtihad dia sendiri, tapi ketika mana mereka berada di ruang lingkup kalimah la ilaha illallah, kita yakin dan percaya bahawa mereka punya tindak tanduk adalah juga sedikit, orang kata apa, ijtihad. Sama ada ijtihad tu betul ataupun tidak, wallahu alam. Macam mana ijtihad orang-orang Islam ataupun Islamis yang di Mesir dulu untuk menjatuhkan Presiden Hosni Mubarak, ada sebahagian ulama hari ni kata ijtihad tu salah, sebab apa yang berlaku hari ni dah jadi kucak-kacir. Ulama di Yaman pernah ijtihad untuk menjatuhkan kerajaan yang ada, tapi nampak hari ni kucak-kacir, terutama Yaman Utara lah. Kalau Yaman Selatan, Hadramaut tu dah nampak selesa, tak ada apa, nampak kucak-kacir. Dan kata sebahagian penganalisa, ijtihad itu seolah-olah macam tak berapa nak betul, ijtihad untuk menumbangkan kezaliman dengan cara yang macam tu. Ala kulli hal, asalkan mereka berada di ruang lingkup kalimah la ilaha illallah, kita masih lagi boleh berhusnuzan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kembali kepada topik kita punya penyembelihan ni. Kalau nak kata ahlul kitab ni siapa, kita kata masih lagi wujud dan sembelihan mereka masih lagi boleh dimakan. Dan kita kena tengok juga cara mereka sembelih. Pertama tengok penyembelih, kedua tengok cara sembelih, yang ketiga tengok binatang sembelihan itu apa dia. Penyembelih tu tengok, kalau bukan Kristian, Yahudi, maka kita tak boleh makan. Walaupun pandangan Muhammad Abduh dan juga Syekh Rashid Redha menyatakan bahawa kita orang Islam boleh makan hasil sembelihan orang-orang Buddha dan juga orang-orang Hindu, tapi pandangan tu sebab dia dua orang je yang kata macam tu. Walaupun mereka ni disebut sebagai mujaddid dalam agama kita ni, tapi masih lagi boleh dipertikaikan. Ala kulli hal, siapa yang rasa nak pakai pandangan Rashid Redha dan juga Muhammad Abduh, dipersilakanlah. Tapi kalau tak nak pakai, sebab jumhur ulama kata golongan Kristian dan Yahudi sahaja yang boleh kita makan sembelihan mereka, kerana mereka lebih hampir pada kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pun akhir sekali kita kena tengok juga tujuan penyembelihan. Kalau mereka ahlul kitab sembelih itu, katakanlah satu, mereka tak baca basmalah, tapi mereka tidak niatkan sembelihan mereka itu untuk, macam kita kata apa, selain Allah, untuk Yahweh ke ataupun untuk Jesus ke ataupun apa juga kepercayaan lah, maka saat itu boleh makan.
Contoh macam kilang yang dimiliki oleh orang-orang Kristian, tafaddal. Kilang yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, tafaddal. Tapi kita dah pastilah yang lebih selesa untuk kita adalah sembelihan orang-orang Islam. Tambah sikit lagi kalau dia baca basmalah, kan? Tambah sikit lagi kalau pula kandang tu ada bacaan ayat Al-Quran. Itu lain. Dia kata kandang kami ni duk baca ayat Quran 24 jam. Tu cerita lain pula tuan-tuan. Sama ada kesan ke tak ada kesan pada binatang tu. Itu cerita lain lah. Baik. Jadi daripada sini menunjukkan bahawa kita apabila Allah Ta'ala menghalalkan sesuatu yang telah dihalalkan untuk kita, contohnya makan daging yang mengikut tata cara yang sepatutnya, maka kita tidak boleh haramkan. Dan apabila Allah Ta'ala mengharamkan makan daripada daging yang disembelih tidak mengikut tata cara yang telah ditetapkan, maka kita memang kena tolak. Apa yang dihalalkan oleh Allah, kita kena kata halal. Apa yang diharamkan oleh Allah, maka kita kena kata haram. Sebab tu kata ulama, wa fi hadza dalilun ala anna kulla man ahalla syai'an mimma harrama Allah aw harrama syai'an mimma ahalla Allah fahuwa musyrik. Ayat ini menjadi dalil bahawa setiap orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, ia adalah seorang yang musyrik. Maknanya siapa yang lawan sesuatu yang Allah Ta'ala telah halalkan dan lawan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, maka orang itu layak untuk dikatakan sebagai musyrik kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Kita ada sikit lagi masa ni. Bagaimana disebutkan kepada kita hadis Nabi SAW daripada Abu Mansur meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya seorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ada orang datang jumpa Nabi. Dia kata, bagaimana pendapat anda ya Rasulullah jika ada seorang dari kita menyembelih tetapi lupa, tidak ingat nama Allah? Maka Nabi SAW menjawab, nama Allah terdapat di lisan setiap Muslim. Senang je Nabi sebut. Kalau dia tak baca, mustahil lah dia tu bukan Islam. Dia tu Islam, cuma mungkin dia terlupa baca. Macam itulah kata Nabi SAW. Baik. Jadi Nabi kata apa? Nama Allah terdapat di lisan setiap Muslim. Nabi menafikan bahawa yang diajukan kepada Rasulullah itu, kepada Nabi itu sesuatu yang boleh ditolak. Maknanya dia tak apa, dia tetap Islam, kerana nama Allah itu sentiasa bermain di bibir kaum muslimin. Baik, seterusnya Abu Mansur juga meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, cukup baginya menyebut nama Allah, dan jika ia lupa menyebut nama Allah ketika menyembelih, maka sebutlah nama Allah dan ingatlah Allah, yakni berzikirlah pada waktu hendak memakannya. Ini hadis yang kita sebutkan tadi. Kalau dia lupa, kita nak cover balik, maka kita waktu nak makan tu kita sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara macam mana? Baca bismillah lah, bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu yang diajarkan secara umum kan dalam agama kita ni, bila kita nak makan kan, kita baca basmalah. Sebab tu ada satu hadis yang disebutkan ataupun yang diriwayatkan bagaimana seorang budak yang makan dalam keadaan gelojoh, ketika mana disajikan makanan depan dia kan, dia makan secara gelojoh dan dia ambil makanan yang bukan berhampiran dengannya. Contoh, dihidangkan makanan, kemudian dia terus makan, tak baca basmalah. Yang keduanya, dia ambil lauk yang jauh daripada persekitaran dia ambil yang jauh, dia langkau kan. Maka Nabi SAW tegur dia, wahai budak, bacalah nama Allah ataupun ucaplah basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi kata, Nabi kata kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada yang dekat dengan kamu. Ini pun dibahaskan oleh para ulama kita. Hadis ini, boleh tak kita ambil lauk yang jauh daripada kita? Kalau banyak menu tak apa, tapi kalau menu yang sama, contoh ini ikan masak kari, sana pun ikan masak kari, ambil yang sini, jangan ambil yang sana kan. Tapi kalau lauk yang berbeza, ini ikan, itu ayam masak merah, itu ayam masak kicap, ini apa, ikan masin ya, maka kita boleh ambil yang jauh tu
Tapi kalau tidak, dia tidak mengikut adab-adab Islam yang sepatutnya. Baik tuan-tuan, Amru bin Abu Amru memberitahukan kepada kami dengan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa suatu kaum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, suatu kaum datang kepada kami memberi daging. Ada satu kaum datang kat kami bagi daging. Tiba-tiba datang bagi hadiah daging, kan, bagi pemberian daging. Kami tidak tahu apakah ketika menyembelihnya mereka menyebut nama Allah ataupun tidak. Kami tak tahu disebut ke tidak ni. Waktu disembelih tu dibaca basmalah ke tidak, kan tuan-tuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sammu alaihi wa kulu, sebutlah nama Allah padanya lalu makanlah. Jadi ketika mana kita nak makan, memang secara umum kita nak makan kita baca basmalah, maka kita bacalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita tambah sikitlah dengan doa ketika nak makan tu. Walaupun ada pertikaian lah tentang doa nak makan pun tikai juga, kan, masyarakat kita ni. Nak baca lepas makan ke baca sebelum makan, itu panjang cerita lah tuan-tuan, kan. Tak payah dah nak pertikai sangat tuan-tuan, baca basmalah sudah, kan. Makan juga hang waktu lapak bedai gitu juga, kan. Lupa juga nak baca Allahumma barik lana ke. Ini nak bincang, nak baca Allahumma barik lana sebelum ke selepas. Panjanglah tuan-tuan, ya. Baik, sebutlah nama Allah padanya lalu makanlah. Begitu juga contoh. Sebab nama Allah ni kat mana-mana kita kena sebut, ataupun basmalah ni kat mana-mana kita kena sebut masa kita nak buat suatu amalan. Sebab Nabi kata, mana-mana amalan yang tidak dimulakan dengan nama Allah, maka fahuwa aqta' ataupun fahuwa abta', amalan itu terputus keberkatannya. Jadi kita baca basmalah kita nak naik kenderaan. Itu pun ada juga, kan, khilaf juga. Kita nak naik kenderaan kita baca apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kan? Ada guru kami Syekh Fadul Murad hafizahullah, dia kata kalau kita naik kenderaan yang sunnahnya, ni kalau nak bahaslah, dia kata yang sunnahnya kita baca doa subhanalladzi yang kita dah baca tu, itu kita baca ketika permusafiran yang membenarkan kita solat jamak qasar. Adapun perjalanan yang dekat kita baca basmalah cukuplah. Tuan-tuan, jadi tak apalah. Kita sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu ni, kita nak pakai yang mana? Jalan dekat ke jalan jauh ke? Kalau kita rasa rajin nak baca subhanalladzi, tafaddal baca. Kan, pada saya macam itulah. Tapi kalau nak ambil seketul-seketul daripada Nabi itu, macam tu pengamalan dia, kan. Tapi kalau kita nak pakai secara umum, maka kita pakai je. Daripada rumah kita nak datang surau, apa jauh tuan jarak? Allah, start engine gear 2 sampai dah tuan, kan. Gear 1, gear 2 sampai dah. Kalau kita rajin nak baca subhanalladzi sakhkhara lana, tafaddal baca. Tambah lagi dengan bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Sebab berdasarkan kepada umum hadis, Nabi kata barang siapa yang keluar untuk berjalan atau meninggalkan rumah dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Rajin nak baca tu, rajin. Kalau rasa macam cukup dengan baca basmalah pun okey sahaja. Tapi basmalah yang betul-betul basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu jangan tinggal. Apa juga perbuatan kita, ketika mana kita nak buat, jangan tinggalkan basmalah. Kecuali kalau perbuatan itu maknanya ada unsur-unsur, elemen-elemen yang membawa kepada makruh ataupun sebagainya, tak boleh lah. Nak merokok pun bismillah ni tak boleh tuan-tuan. Jadi yang lain-lain tu tak apa. Baik, ini yang dinyatakan dalam agama kita bahawa boleh kita makan sembelihan yang sepatutnya dibacakan basmalah. Kalau tidak, maka ianya tidak dibenarkan. Maknanya kalau kita baca nama selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang berlaku di kalangan orang-orang yang melakukan khurafat dan sebagainya, kita tak boleh. Jadi hari ni ramai ada orang yang tak tahulah macam-macam lah pengamalan dia, kepercayaan dia. Dia kata kena sembelih ini, kan. Contoh ada amalan kata apa, saya tak pasti lah, saya tak tahu, tapi ada dia kata apa, ada selawat 4 malaikat, apa selawat 4 malaikat, pernah dengar tak? Tak pernah dengar? Ada? Saya tak tahulah, saya tak pernah dengar, kan. Cara nak lakukan dia kena baca apa? Kena ada doa dia, ada amalan dia, kemudian kena sembelih ayam hitam.
Payah juga nak selawat 4 malaikat dengan sembelih ayam hitam ni payah kan. Kalau sembelih macam tu macam mana pula? Sembelih ayam hitam. Contohlah, saya tak tahulah. Dulu kawan saya belajar silat. Saya tak kata silat ni salah tuan. Cuma ada sikit-sikit unsur yang sebahagian dimasukkan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Yang tak ada ilmu ni masalah ni. Dia kata masa dia belajar silat dulu, Tok Guru dia kata malam ni malam terakhir kita, maka kita kena bawa ayam hitam. Lebih elok kalau ada kambing hitam. Dia kata kambing hitam syo'ang kan, dapat kambing hitam. Tok Guru silat lah seronok kan. Dia bukan kira hitam tu, dia kira kambing tu. Hitam tu dia lapah kulit tu je kan. Bawa ayam hitam. Sembelihan yang macam tu macam mana? Boleh makan ke tidak? Kerana apa? Tengok dulu kerana apa. Kalau kerana roh kekuatan yang dia percaya akan berikan spirit, semangat kepada dia ketika mana dia buka bunga langkah dia tu, maka tak boleh makan. Bahkan takut-takut yang melakukannya itu boleh jatuh kepada syirik, na'udzubillah. Tapi kalau dia datang tu semata-mata nak buat kenduri saja kan, dah nak tutup gelanggang, dah selesai lah ni, kita dah semua dapat, dah jadi master belakang ni kan, tuan guru silat, maha guru apa ni. Kalau kita semata-mata sembelih itu untuk buat makan, silakan. Ini bahaya ni tuan-tuan, jangan bagi ruang. Kalau ada unsur-unsur yang macam tu, jangan bagi ruang. Takut nanti dia akan terlajak. Ini benda yang tak ada garis panduan yang jelas ni, kena hati-hati. Na'udzubillah, takut kita jatuh kepada syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan apa yang kita kongsikan ini, kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Wahidi, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat siapa yang menyembelih kerana selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni nak sampai raya haji ni, kita kena hati-hati, tengok baik-baik, perhatikan siapa yang melaksanakan ibadat korban, yang join sembelihan korban ni ataupun ibadat korban ni, maka dia kena tengok betul-betul lah, laksanakan apa yang telah dituntut oleh agama kita ni, sunnah-sunnahnya, tuntutan-tuntutannya, supaya ibadat korban kita tu menjadi sempurna. Sebab kalau kita tengok tuan-tuan ya, masyarakat Islam di Malaysia kita ni, saya tak pastilah, ada kawan saya sebut sebab dia kerja dengan yayasan yayasan khairiah kebajikan ni. Dia kata kalau ikut kajian mereka, masyarakat Islam Malaysia ni yang melaksanakan ibadah korban sekitar 18 ke 20% je. Kita tak sama dengan macam mana orang-orang yang bukan Malaysia ni kan. Contoh kalau orang Pakistan ke orang India, dia punya nak sambut ibadat korban ataupun raya korban tu, dia punya sambutan tu lain macam. Jadi kita kena meriahkan lagi, sebab kalau dalam keluarga kita tak ada melaksanakan ibadat korban, ulama bahaskan tidak terangkat sunnah, dia panggil sunnah ain. Dia bukan panggil fardu ain ya, sunnah ain. Sunnah ain ni dia sunat setiap ahli rumah tu menjadi sunnah ain secara peribadi untuk buat korban. Kalau ada seorang yang buat korban, maka terangkatlah sunnah ain tu, maka semua kita akan jadi sunnah kifayah. Jadi kena hati-hati dan kita semangatlah untuk, kalau tak mampu nak buat kat Malaysia ni kerana mahal, buatlah yang di luar negara mungkin murah sikit. Apa pun buatlah, kerana ia mengundang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Terkasar bahasa, mohon maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali ahli an-nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.